Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam channel Dunia Saham, saya Sabri Jalil. Satu tajuk atau topik yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini, iaitu business model ataupun model perniagaan. Tetapi untuk perbincangan ini saya gunakan istilah business model. Sebab kalau saya gunakan model perniagaan takut disalahertikan. Dia sebenarnya model bukan modal. Lagipun saya takut tersasul menggunakan kata modal. Jadi izinkan saya untuk menggunakan perkataan business model. Apakah business model ini? Ia penting untuk difahami oleh pelabur sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Warren Buffett. Buy share mean buy business. Bermakna bila beli saham, kita beli perniagaan. Maka kita perlu fahami perniagaan berkenaan. Dan kita memahami perniagaan melalui business model. Business model ini ialah salah satu aspek dalam fundamental analysis yang bersifat kualitatif. Mungkin anda tahu, fundamental analysis ini dia ada dua kategori. Satu yang bersifat kuantitatif, seperti ratio analysis, dan satu lagi bersifat kualitatif. Dan business model adalah salah satu aspek yang bersifat kualitatif. Business model, ia merujuk kepada apakah jenis perniagaan yang diceburi oleh syarikat berkenaan. Dan bagaimana perniagaan tersebut boleh memberi keuntungan kepada syarikat berkenaan. Untuk lebih mudah, saya bagi satu contoh untuk mudah anda faham. Asia, ini satu contoh yang saya sering gunakan dalam kursus-kursus saya. Dan Asia ini ada satu jenama yang saya rasa tidak asing bagi anda dan tidak asing bagi seluruh rakyat Malaysia, tak kira daripada golongan mana. Ia sebuah satu jenama dalam perkhidmatan penerbangan. Asia sekarang telah bertukar nama kepada Capital A ataupun Capitala. Dalam sebut harga pasar saham, dulu gunakan nama Asia, tapi sekarang gunakan nama Capitala. Tapi jenama tidak berubah, masih kepada Asia. Kalau anda tengok pesawatnya masih Asia. Jadi dalam contoh ni saya masih gunakan nama Asia. Asia ini syarikat penerbangan. Tetapi itu jenis perniagaan penerbangan. Tapi bagaimanakah perniagaan penerbangan itu menjana keuntungan kepada Asia? Ialah melalui tambang murah. Kaedahnya tambang murah. Melalui tambang murah inilah Asia telah membentuk dua kelompok pelanggan untuk mereka. Kelompok pertama ialah penumpang yang sedia ada tetapi menggunakan perkhidmatan penerbangan yang lain, yang masa itu tambangnya adalah lebih mahal. Dan tidak semua golongan yang mampu untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan pada masa itu. Namun dengan adanya tambang murah, sebahagian daripada penumpang penerbangan yang menggunakan khidmat penerbangan lain mula beralih kepada Asia. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ialah kelompok yang tidak pernah menggunakan perkhidmatan penerbangan untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain, terutama untuk yang jarak jauh. Mereka mungkin menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang lain seperti bus ekspres atau mungkin kereta api ekspres. Tetapi dengan adanya tambang murah yang ditawarkan oleh Asia, walaupun mungkin lebih mahal daripada jenis pengangkutan yang lain, tapi masih dalam kemampuan mereka, maka golongan inilah yang menjadi kelompok kedua kepada Asia. Dan ternyata Asia melalui business model ini, ia telah bertukar daripada syarikat yang rugi asalnya ketika diambil alih oleh pemilik sekarang, iaitu Tony Fernandes dan juga rakan-rakannya, menjadi syarikat yang menguntungkan. Keuntungan semakin meningkat daripada juta, puluhan juta, ratusan juta
kepada bilion. Beberapa tahun ASR telah menjana keuntungan pada tahap bilion sebelum era COVID-19 pada tahun 2020. Okey, itu contoh Air-Asia. Saya harap anda jelas tentang bisnes model Air-Asia. Penerbangan, jenis perniagaan dia, bagaimana ia menjana keuntungan ialah melalui kaedah tambang murah. Anda mungkin tidak asing tentang Grab. Ya. Grab memang itu pun jenama yang tidak asing pada anda dan juga rakyat Malaysia. Tapi Grab ni dia tidak disenaraikan di Bursa Malaysia. Dia disenaraikan di luar negara, di Amerika Syarikat, di pasaran saham Nasdaq. Apakah bisnes model untuk Grab? Ya. Ia syarikat yang terlibat dalam perniagaan taksi. Jenis perniagaan dia taksi. Tetapi bagaimana perniagaan taksi itu menjana keuntungan kepada Grab? Grab menjana keuntungan tanpa memiliki taksi. Dengan kata lain, dia syarikat taksi tapi tidak memerlukan taksi. Ia mempelawa orang ramai yang ada kereta supaya menjadi pemandu taksi untuk mereka dengan menggunakan kereta sendiri. Maka orang awam perlu mendaftar dengan Grab, memohon sebagai pemandu taksi dan mendaftarkan kenderaan yang dimiliki sebagai taksi. Ya. Pada masa yang sama, Grab menyediakan aplikasi kepada pemandu taksi dan juga penumpang. Untuk penumpang, aplikasi digunakan untuk mereka memanggil perkhidmatan taksi atau memanggil taksi. Maka penumpang tidak perlu lagi menunggu taksi di tepi jalan. Ya. Dan tidak perlu menunggu lama. Untuk pemandu taksi pula, aplikasi tujuannya ialah supaya pemandu taksi dapat meletakkan deposit kepada Grab, sejumlah deposit, dan Grab akan menolak sebahagian daripada deposit apabila pemandu mengutip tambang daripada penumpang. Dan dari situlah Grab menjana keuntungan. Dua contoh yang saya berikan kepada anda iaitu Air-Asia dan Grab. Sebenarnya banyak lagi contoh lah. Saya rasa dua cukup untuk anda memahami tentang business model. Untuk yang definisi tentang business model, saya harap anda jelas dengan penerangan saya. Maka itu, sebelum saya mula diri, saya harap anda boleh kongsikan video ini dengan rakan anda ataupun anda boleh melanggan channel Dunia Saham sekiranya anda merasakan ia bermanfaat, supaya untuk video akan datang anda boleh juga dapat mendapat maklumat tentang kehadiran video tersebut dan anda boleh mengikuti seterusnya dalam channel tersebut. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan jumpa lagi di rakaman akan datang. Terima kasih.